Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Balki Syuhada Aminullah dengan nombor matrik P127906 dan saya akan membentangkan rancangan pengajaran harian iaitu ayat penyata dan ayat tanya Bahasa Melayu tahun 4. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajar satu subjek iaitu subjek Bahasa Melayu, topik Tata Bahasa tahun 4 mengenai ayat penyata dan juga ayat tanya. Baiklah, menerusi topik ini terdapat dua objektif utama. Yang pertama, murid dapat membezakan ayat tanya dan juga ayat penyata. Dan yang kedua, murid dapat membina ayat tanya dan juga ayat penyata menerusi kata kerja yang telah disediakan. Baiklah murid-murid, sebelum itu cikgu ingin bertanya, apakah maksud simbol ini? Ya, betul, simbol tanda tanya. Dan ini pula? Ya, betul, tanda nota. Kedua-dua simbol ini berfungsi terhadap ayat tanya dan juga ayat penyata. Untuk pengetahuan murid-murid, ayat tanya mesti ada tanda soal. Okey, manakala ayat penyata mesti diakhiri dengan tanda nota. Faham? Baiklah, untuk pengetahuan murid-murid, kedua-dua simbol ini digunakan untuk membina ayat supaya ayat itu menjadi jelas. Sebagai contoh, kita boleh lihat ini adalah tanda nota. Jadi kita boleh menggunakan untuk ayat penyata. Sebagai contohnya, kita menggunakan kata kerja makan, iaitu ibu telah makan nasi goreng. Dan manakala kalau kita menggunakan simbol tanda tanya, menjadi satu persoalan, kita boleh membina ayat seperti ibu sudah makan ke? Itu adalah perbezaan antara ayat penyata dan juga ayat tanda tanya. Okey, baiklah murid-murid. Jadi, kedua-dua simbol ini membawa maksud yang berbeza, iaitu kita boleh melihat menerusi penggunaan ataupun pembinaan ayat. Okey, sebagai contoh, kita tengok kepada tanda nota. Tanda nota ini bersesuaian untuk menggunakan terhadap pembinaan ayat penyata. Sebagai contoh, kita menggunakan kata kerja makan. Okey, ibu telah makan nasi goreng. Tanda nota. Okey, itu adalah ayat penyata. Manakala penggunaan tanda soal, kita boleh mula, ibu sudah makan ke? Bermaksud kita menyoal orang lain ataupun kita menyoal kepada sesiapa saja yang kita ingin bertanya. Okey, baiklah murid-murid. Jadi murid-murid mesti dah faham tentang ayat tanya dan juga ayat penyata dan bagaimana kita ingin mengaplikasikan terhadap kedua-dua simbol ini terhadap pembinaan ayat. Jadi jom kita akan bermain satu game yang bernama Snake Eat the Fries. Ini adalah bahan bantu mengajar. Okey murid-murid, untuk murid-murid lebih memahami tentang ayat tanya dan juga ayat penyata, jadi kita akan bermain satu game menggunakan bahan bantu mengajar iaitu Snake Eat the Fries. Iaitu ular makan kentang. Macam mana permainan tu? Okey, jom cikgu akan tunjukkan. Okey, murid-murid, untuk lebih memahami tentang ayat penyata dan juga ayat tanya, jadi kita akan bermain satu game menggunakan bahan bantu mengajar iaitu Snake Eat the Fries. Macam pelik je kan? Ular makan kentang. Tapi itu tak jadi masalah. Okey, macam mana permainan ini dimainkan? Okay, kita akan bermain dengan dadu. Ada nombor 4, ada nombor 5, ada nombor 2 dan ada nombor 1. Ada nombor 3 juga. Ada nombor 1 sehingga nombor 6. Di sini ada ular dan juga ada kentang. Jom kita akan bermain permainan ini. Okey murid-murid, pada awalnya kita akan memilih murid untuk membaling dadu. Dadu ni berfungsi untuk memilih yang mana yang akan terpilih di sini. Okey, jom kita baling dadu. Dadu yang terpilih adalah nombor 4. Jadi kita tengok 1, 2, 3, 4. Jadi keempat ini dia ada tulis ayat penyata. Ayat penyata. Jadi kita akan ambil tentang ini fries yang telah disediakan. Kita pilih yang mana kita rasa kita nak ambil. Kita ambil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dapat kata kerja sakit. Sakit.
Jadi, kita kena membina ayat sakit menerusi ayat penyata yang telah kita pilih. Jom kita membina ayat penyata berdasarkan kata kerja sakit. Okey, pembinaan ayat penyata menggunakan kata kerja sakit seperti kita boleh menggunakan ayat seperti ini. Alia sakit perut kerana keracunan makanan. Itu adalah salah satu contoh ayat penyata. Okey, jadi kita cuba bermain lagi sekali, okey? Kita main dadu. Kita dapat nombor 2 lah. Jom kita tengok nombor 2 tu ayat apa. 1, 2. Nombor 2 adalah ayat tanya. Jom kita ambil kentang lagi sekali. Apakah dia? Menyanyi. Semua orang suka menyanyi. Jadi jom kita buat pembinaan ayat tanya menggunakan kata kerja menyanyi. Murid-murid, jadi kita kena membina ayat tanya menggunakan kata kerja menyanyi. Macam mana kita nak bina? Kita kena fikir dengan bijak. Kita boleh menggunakan ayat seperti siapakah yang menyanyi di atas pentas itu? Padahal semua orang suka sangat menyanyi, betul tak? Okey murid-murid, jadi itulah permainan yang akan dimainkan murid-murid di dalam kelas menggunakan bahan bantu mengajar Snack, Eat the Fries. Senang dan mudah. Menerusi permainan ini, murid-murid dapat mengenal pasti ayat tanya dan juga ayat penyata. Dan juga murid-murid dapat juga membina ayat penyata dan juga ayat tanya berdasarkan kata kerja yang telah disediakan. Sangat menarik sebenarnya permainan ini kalau murid-murid bermain bersama-sama. Dapat bermain dengan berdadu. Kemudian murid-murid juga dapat mengenal pasti pembinaan ayat tanya dan juga ayat penyata. Okey murid-murid, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, jadi cikgu akan tunjuk secara close up bahan bantu mengajar pada hari ini, iaitu Snack, Eat the Fries. Okey murid-murid, di akhir pembelajaran hari ini, murid-murid sebenarnya apabila murid-murid bermain permainan Snack, Eat the Fries ini, murid-murid dapat membina ayat penyata dan juga ayat tanya secara kreatif dan secara spontan. Permainan ini sangat menguji minda dan juga dapat menguatkan pemikiran murid-murid. Sebagai contoh, yang seperti yang saya telah sediakan, bahan bantu mengajar ini, murid-murid perlu membina ayat secara baik berdasarkan pemilihan ayat penyata ataupun ayat tanya. Oleh itu murid-murid, cikgu akan memberikan satu kerja mengenai ayat tanya dan juga ayat penyata, iaitu pembinaan ayat berdasarkan kata kerja yang telah disediakan. Nanti cikgu akan bagi melalui grup WhatsApp yang telah disediakan. Sekian, terima kasih semua. Assalamualaikum.